Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sebelum kita mula, tadi saya mendapat khabar berita daripada rakan kita, Rana Shrika, kelas 2 Viva. Okey, ayahnya baru meninggal dunia. Okey, jadi kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah kepada ayah Nashrika 2 Viva. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, semoga arwah ayah Nashrika kelas 2 Viva ditempatkan di kalangan orang beriman dan juga dipermudahkan urusan pengebumiannya pada hari ini, insya-Allah. Okey. Jadi kita akan teruskan pembelajaran pada hari ini dengan tajuk yang baharu. Okey, kalau tajuk yang lepas kita dah belajar berkaitan tokoh-tokoh wanita, dan saya mohon ya, sila siapkan segala tugasan yang diberikan, hantar pada saya. Macam semalam saya minta untuk awak jawab kuis, so tolong jawab kuis tersebut. Kalau tak sempat semalam, hari ni boleh jawab semula. Okey, sebab yang jawab tak ramai. Okey, so hari ni kita sambung pembelajaran untuk bidang fiqh, pelajaran yang ke-17. Okay, kalau dalam buku teks boleh rujuk muka surat 113. Tajuk ni dia ada beberapa unit ya. Tapi hari ni kita hanya sentuh pada satu unit sahaja supaya tak mengelirukan awak. Okay, so hari ni adalah rusah anugerah daripada Allah. Dia ada 3 unit ya. Yang pertama menyapu balutan, yang kedua solat jamak dan qasar, dan yang ketiga solat ketika sakit. Jadi hari ini kita hanya sentuh unit yang pertama yakni menyapu balutan. Kalau yang kena simen dan sebagainya kan, macam mana nak solat dalam keadaan tangan berbalut dan sebagainya. Okey, yang pertama kita tengok dahulu apa dia rusah, tajuk-tajuknya rusah anugerah daripada Allah. Yang pertama, apa dia maksud rusah. Yang kedua, menyatakan hikmah rusah dalam ibadat. Yang ketiga, menyatakan maksud menyapu balutan. Yang keempat, menyatakan cara anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Yang kelima, menyatakan cara anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, latihan nanti kita akan buat latihan yang lain. Okey, first kita tengok apa dia rusah dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, mudah dan ringan. Okey, rusahnya Allah bagi kemudahan pada kita. Kita ingat kata kunci dia mudah. Okey, dari segi istilah, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Okey, ni maksudnya rusah ni keringanan hukum. Kita tetap perlu solat, kita tetap perlu berwuduk ataupun nak solat kena ada air wuduk lah dengan cara yang tertentu. Okey, kerana keuzuran sebab sakit, sebab tangan berbalut dan sebagainya. So dia adalah, kata kunci dia adalah keringanan. Lia tak dengar. Yang lain boleh dengar tak? Lia kata tak dengar. Adakah suara saya tak sampai? Dengar. Dengar.
Lia guna telefon ke? Okey, Amir dengar. Bagus. Lia ya tak sampai. Ke volume tak buka Lia? Cuba tengok volume awak. Telefon tak buka ke? Okey, yang lain dengar. Oh, suara slow. Sebab Suzai tak ada pakai mikrofon apa pun. Okey, Suzai cuba Saya dah kuatkan. Okey. So tadi tentang maksud rusah Okey, next. Hikmah rusah dalam ibadat. Apa hikmahnya? Apa kelebihan yang Allah bagi rusah dalam ibadat? Umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Contohnya awak sakit, tak boleh solat berdiri, Allah bagi rusah. Okey, ataupun awak sekejap. Okey, ataupun awak berada dalam keadaan-keadaan tertentu yang menghalang air dan sebagainya untuk berwuduk, Allah bagi rusah bertayamum. Okey. Okey, seterusnya melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Okey, so itu hikmahnya. Yang ketiga, merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Bayangkanlah Allah tak bagi rusah pada kita. Tangan kita berbalut, tak boleh kena air. Allah paksa juga kita menggunakan air untuk berwuduk. Tidak ada cara lain. Itu kan dah membebankan kita. Jadi Allah ni maha pengasih dan penyayang pada hamba-Nya. Okay, next, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara qasar, jamak dan solat ketika musafir. Ini nanti bahagian yang ketiga lah, ada cerita tentang solat jamak dan qasar. So kita buat keputusan sama ada nak solat penuh, maksudnya solat seperti biasa, ataupun kita buat solat jamak, solat yang dihimpunkan, ataupun qasar, solat yang dipendekkan ikut kita punya keadaan. Okay, next. Cara wuduk bagi orang yang kecelakaan dan luka. Ni tangan dia luka ke, muka, kaki dan sebagainya. Okay, maksud menyapu balutan. Menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan. Okey, kita boleh menyapu air di atas pembalut luka tersebut. Okey, dia ada pelbagai cara. Orang kata kena tayamum, tapi dibenarkan, diharuskan untuk kita sapu air di atas balutan. Hukum dia wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Okey, ni maksud menyapu balutan. Okey, ni keadaan orang yang sakit. Dia tak pasti boleh buka ke tidak. Tak boleh buka lah video dia. Okey, yang ni tentang nak basuh tangan, basuh siku. Dia kena basuh kedua tangan hingga ke meliputi siku. Tapi kalau yang tadi muka, basuh muka dia basuh macam biasalah. Okey, guna air, guna spray. Okey, kalau dia berada di hospital. Yang kedua, basuh kedua tangan hingga meliputi ke siku. Keadaan berbalut, bahagian yang tidak berbalut perlu dibasuh. Maksudnya bahagian kaki tu, kalau kaki yang berbalut, dia sapu air atasnya, tapi yang tak berbalut tu perlulah dibasuh. Contoh kaki kanan je yang berbalut, kaki kiri tak balut. Maka kaki kiri tu basuhlah macam biasa. Kaki kanan tu disapukan air di atasnya. Okey, dalil menyapu balutan. Okey, ada dalil di sini, so saya bacakan.
Innama kana yakfihi yatayammamu wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirfatun summa yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi. Maksudnya sesungguhnya cukup bagi bertayamum dan membalut luka dengan perca kain. Kemudian dia menyapu air ke atasnya, yakni pada balutan, dan mandi ke seluruh badannya. Okey, so menyapu balutan dibenarkan syarak bagi menjaga kemaslahatan diri. Maksudnya nak jaga kita punya diri kita lah ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dia mimpi bersetubuh lalu mandi wajib dan dia meninggal dunia. Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir. Yang inilah so dibenarkan untuk menyapu air di atas balutan. Sapu sikit lah, bukannya disiram air tu, menyapu. Okay, next. Anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Okey, sebahagian kecil anggota wuduk tidak boleh terkena air. So macam mana cara berwuduk seperti biasa? Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Jika luka itu tidak boleh disapu air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Ini kita ikut kemampuan. Lukanya macam mana, setakat mana yang boleh disapukan air ke atas bahagian wuduk tersebut. Okey, ikut kemampuan lah. Awak tahu rasa sakit, pedih ke macam mana. So janji kita dapat sapu air ke atas luka tu sedikit pun dah boleh dah. Okey, sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh terkena air. Tangannya luka, kaki dia luka, ni sebahagian besar. So jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki tidak boleh dikenakan air, pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Ini sebahagian besar. Mungkin luka dia besar, dia patah kaki, patah tangan, aksiden dan sebagainya, melecur badan dan sebagainya. Maka dia perlu bertayamum menggunakan debu tanah yang suci. Hanya menyapu muka dan tangan lah. Seterusnya, seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air. Mengangkat hadas dengan bertayamum. Jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Ini yang kes kritikal lah. Okay, dia langsung tak boleh kena air. Maksud kalau pegawai perubatan kata tak boleh bertayamum juga, mungkin mendatangkan lebih mudarat kalau kena debu dan sebagainya, maka dia solat lah tanpa mengangkat hadas. Ini keadaan darurat. Okey, awak jangan ambil yang darurat terus. Kalau awak punya luka sikit, terus tak wuduk dan sebagainya, terus tak bertayamum. Yang ni kes yang kritikal. Okey, anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Sapu setakat, sapu bukan disiram air. Sapu je. Awak ambil tangan awak sapu setakat mana. Okey, yang boleh. Mungkin ada bahagian yang tak terkena luka tersebut, maka awak sapulah. Tak ada pula. Okay, next, jika luka itu tidak boleh disapu air, elakkan daripada menyapunya, takut memudaratkan diri kita juga. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Okey, ada sebarang pertanyaan tentang cara menyapu balutan. Ada soalan tak? Lia tadi okey tak ke? Lia masih tak mendengar. Dia ni ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh, kalau tak nak bersuara boleh tulis kat ruangan chat. Tajuk Faiz lambat masuk dan habis ni. Rusah anugerah daripada Allah.
bidang fiqh. Tapi saya hari ni ambil 1 unit sahaja. Okey, ada sebarang soalan? Okey, habis untuk unit 1. Ada sebarang pertanyaan? Kalau tak ada, saya akan Syazani ada? Syazani ada luka hari tu kan? Ada masalah? Nanti masalah kalau kita tak boleh kena air kan lah. Kita nak Okey. sapu kalau pakai air tu nak sapu kat bahagian yang kena luka tu juga tu lah. Alamak, kurang jelas lah soalan. Suaranya kurang jelas. Ada. Kalau kenal ya? Saya dengar kalau. Lepas tu? Kalau tangannya luka, lepas tu Okey. bahagian yang luka tu tak ada kena air, macam mana tu lah? Boleh, tapi dia tak boleh tayamum. Sekarang ni kalau luka awak tu tahap yang mana? Adakah macam tadi kan dia ada 3 tahap kan? Yang tadi ya. yang sebahagian kecil, sebahagian besar, lepas tu yang ketiga tu memang langsung tak boleh tayamum, langsung tak boleh kena air. So kalau luka awak, kalau misal kata dekat siku ke, dekat tangan, misal kata masih sebahagian lagi tangan awak tu boleh kena air, awak sapu bahagian yang boleh lah. Misal kata bahagian yang pedih, yang lukanya tu tak boleh nak sapu, so sapu bahagian yang tak, misal katanya sampai kata sapu air kat atas luka. Jika luka tak boleh sapu air, elakkan daripada menyapunya. So maksudnya awak sapu bahagian yang boleh kena air. Kalau memang semua bahagian luka, kalau tayamum pun tak boleh juga, takut lebih memudaratkan. So awak solatlah seperti biasa. Yang bahagian lain mungkin muka, kepala semua okey. So yang tu awak buatlah. Cuma yang bahagian yang luka tu setakat yang mampu je yang boleh disapu. Setakat mana yang mampu. Okey. Saya kata tangan awak luka dekat siku kan. So awak sapulah dekat mana yang boleh, misalnya kata bahagian atas sikit. Janji disapulah. Okey, jika elakkan daripada, tapi kalau memang mudarat langsung tak boleh kena air, takut lagi bernanah ke kan. So kalau luka tu jadi bernanah, so elakkanlah. Bahagian yang lain tu awak buat macam biasalah, muka boleh spray lah. Macam kata awak spray kan, tak ada guna air banyak sangat kan. Kalau pakai pipe tu mungkin air tu mengalir terlampau banyak dan memudaratkan luka nanti. So mungkin boleh guna spray sikit-sikit macam tu lah. Okay? Terima kasih Lara. Sama. Okay, ada soalan lain? Saya ambil 1 unit je hari ni. So nanti tak adalah lama sangat ni kan. So saya faham nanti kan ada kelas lain dan sebagainya. Okay, kalau tak ada, untuk tugasan yang seterusnya, untuk tugasan yang seterusnya, saya minta untuk awak buat nota dalam buku tulis lah. Berkaitan, nanti saya hantar juga rakaman ni, so awak boleh tengok juga slide tersebut untuk awak salin. Tapi kalau sebab dia ada ambil masa juga untuk saya hantar semula rakaman ni kan. So awak boleh salin, bermula daripada maksud rosa, boleh buat catatan dulu. Maksud rosa dari segi bahasa, dari segi istilah, hikmah rusah salat, hikmah rusah dalam ibadat. Lepas tu yang unit 1 menyapu balutan, so boleh buat semua. Yang tadi tu ya, sebahagian kecil anggota wuduk tak boleh kena air, sebahagian besar dan seluruh anggota wuduk tak boleh kena air. So itu kena tulislah dia punya cara-cara cara nak melaksanakan
perkara tersebut satu persatu. Dalam buku teks tu ada, so kena salin lah cara-cara tu. Okey, itu je untuk unit 1 sahaja. Ada pertanyaan untuk buat nota saja selepas ni sebab kita sampai pukul 12 kan. So setengah jam lagi untuk awak buat nota. Dan untuk seterusnya ni saya minta untuk awak isi link Google Form kehadiran Google Meet ni So tolong isi sekarang. Saya masukkan dalam ruangan chat. Macam hari tu juga dia sama je borangnya. Nampak tak? Ada yang tak nampak, saya copy lagi. Boleh isi sekarang kehadiran sebelum awak keluar. Boleh nampak tak kehadiran yang saya dah masukkan ada warna biru tu, tolong isi sekarang.